Jabir bin Abdullah Al-Ansari inilah yang di atas namakan di dalam satu hadis yang didakwa ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq yang menanyakan kepada Nabi tentang apakah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Jabir bin Abdullah dikatakan menanya kepada Nabi, akhbirni, khabarkan kepada aku, an awwali syai'in, tentang awal-awal sesuatu, khalaqahu Allah, menjadi akan dia oleh Allah, qabla al-ashya, sebelum segala sesuatu yang lain dijadikan oleh Allah. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebutlah, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nur nabiyyika. Adapun awwalu ma khalaqa Allah nur nabiyyika ya Jabir, sesungguhnya awal-awal yang dijadikan oleh Allah sebelum daripada sesuatu itu ialah nur Nabi engkau wahai Jabir. Wa minhu khuliqal asya, dan daripada nur Nabi Muhammad tu, yakni dari kerana nur Nabi Muhammad itulah dijadikan segala sesuatu makhluk ini. Maka hadis ini hampir sepakat oleh alim ulama muhaddithin bahawasanya hadis tersebut ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maudhu'. Hadis itu hadis maudhu'. Hadis itu direka-reka dan didakwanya ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Namun sampai sekarang pun tidak dijumpai apakah benar hadis tersebut tu ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq. Akan tetapi tidak sedikit alim ulama yang berpendapat makhluk yang pertama dijadikan ialah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permasalahan makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah ini tidaklah termasuk di dalam usulul aqaid. Bukan soal trust di dalam akidah. Kerananya tidak akan ditanya di dalam kubur atau di padang mahsyar sekalipun apakah makhluk mula-mula dijadi, ada. Dalam kubur tu ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, itu. Maka soal makhluk apakah dijadikan oleh Allah pertama-tama ini bukan usul di dalam akidah, bukan usulul aqaid, bukan trust di dalam ilmu akidah. Lepas tu, kalaupun diperbincangkan di dalam ilmu akidah, ia hanya termasuk di dalam furu'ul aqaid, cabang-cabang pegangan yang masih terbuka pintu khilaf, pintu perselisihan pendapat di kalangan ulama. Itu dah. Maka kerana itu ada ulama yang berpegang dengan awal makhluk dijadikan oleh Allah ialah air. Awwalu ma khalaqallah al-ma', al-'arash, al-qalam, al-lawh mahfuz, al-lawhul mahfuz, dan sebagainya. Bismillah. Maka setiap ulama yang berpegang dengan awal makhluk tu ialah nur Muhammad ke, ataupun arash, atau qalam, atau lauh mahfuz, atau air, mereka tidak i'tikad seperti kelompok falasifah atau batiniyah, yakni al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Ada satu kaedah di dalam falsafah, dia kata al-wahid, sesuatu yang satu tu, la yasduru anhu illa wahid, tidak boleh hasil daripada dia melainkan satu juga. Jadi
kelompok-kelompok falasifah ataupun puak-puak tasawuf yang terpengaruh dengan falsafah, panggil sufi falsafi. Ada mereka mengiktikadkan bahawasanya Nur Muhammad itu bukan makhluk Allah, bahkan hasil daripada zat Allah. Berarti Nur Muhammad itu qadim seperti Allah. Maka pegangan seperti ini kafir, kupu. Iktikad dua qadim. Maka jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu. Ada pun ulama yang berpegang dengan awal makhluk tu Nur Muhammad ke, air ke, qalam ke, arash ke, tidaklah i'tiqad al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Hanya makhluk yang pertama, arti Allah menjadikan. Itu. Tapi itu kenapa ulama berpegang dengan hadis maudhu'? Ini persoalan. Hadis tu maudhu'? Ya, kata Imam Suyuti, ghairu sabitin, tidak sabit daripada Nabi hadis tersebut. Kata ulama-ulama yang lain tidak sabit. Hampir sepakat ulama muhaddisi, hampir ijma' ulama hadis itu maudhu'. Tetapi walau begitu ada ulama tetap menakalkan hadis itu lagi tak dia. Maka ketahuilah bahawasanya ulama bukan berpegang pada zahir hadis tersebut, kerana itu bukan hadis Nabi SAW, tetapi maknanya muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Itu mana hadis-hadis sahih yang lain? Iaitu seumpama hadis Nabi SAW bila ditanya oleh Sayyidina Umar akan Nabi, mata wajabat lakan nubuwah ya Rasulullah, bila lagi engkau ni dijadikan oleh Allah sebagai Nabi? Maka Nabi kata, kuntu nabiyyan wa adama bainar ruhi wal jasad, kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i wat tin. Aku ni Nabi dah ketika mana tu Adam di antara roh dengan jasad, di antara air dengan tanah. Hadis itu sahih. Begitu juga ada hadis lain Nabi kata, kuntu awalan nabiyyu min fi khalqi wa akhirahum fil ma'fi. Adalah aku ni ialah awal-awal Nabi pada penciptaan, tetapi akhir-akhir Nabi yang diutuskan. Hadis itu sahih. Maka kerana muafakat maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka yang dipegangnya ialah makna, bukan di hadis. Kerana hadis itu bukan hadis Nabi SAW. Hadis tak layak hadis lah, kata maudhu' lah. Kemudian Nabi kata wa minhu khuliqal asya'. Min situ bukan min lil ma'khuz. Ni pun ada juga kalau pegang daripada Nur Muhammad itulah dijadikan segala. Kita Nur Muhammad belaka ni. Kita ni dijadikan daripada cahaya juga. Bukan gitu maksudnya. Min situ dipanggil min li ta'lilil hikmah dipanggil. Wa minhu, dari kerananya. Itu maksud gitu. Kerana Nabi Muhammad itulah dijadikan segala makhluk ini. Makna ni pun walaupun hadis tu maudhu', tetapi muafakat dengan hadis-hadis sahih yang lain. Seumpama hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Sahihaini dia, iaitu tentang Nabi Adam tu minta ampun dengan Allah Ta'ala bihaqqi Muhammadin, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan tanya, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Lagu mana mu boleh kenal Muhammad, aku tidak buat lagi? Tuhan tanya tu, Tuhan tahu dah. Tuhan tanya tu supaya kita yang tak tahu ni tahu. Tuhan ilmuna tidak terdahulu oleh jahil. Lalu jawabnya Nabi Adam, li'annaka ya Rabb lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lalu dia kata sadaqta ya Adam laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Tengok. Kerana mu lahir Tuhan, ketika mana mu buat aku, mu tiup roh dalam jasad aku, maka rafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku, ra'aitu fi qawa'imil arsy, aku lihat pada tiang-tiang arash, maktub tertulis padanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alimtu annaka lam tudif
Maka aku pun tahu bahawasanya engkau tidak akan menyandarkan nama selain daripada engkau kepada nama engkau, melainkan nama tersebut, orangnya, tuannya, musammanya benar-benar engkau cinta. Maka dia kata, betul, hei Muhammad, hei Adam, kalau sodakta ya Adam, laulahu, kalau tanpa Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka ya Adam, tidak aku buat mu hei Adam. Itu dalam hadis Mustadrak Sahihaini karangan Imam Al-Hakim. Begitu juga hadis yang sahih diriwayat oleh Ibnu Atsakir. Jibril cerita kata bahawasanya Allah Taala firman kepada engkau, kalau aku sudah mengambil mengambil Ibrahim sebagai teman Khalil, Khalil teman rapat, maka engkau sebagai kekasih. Tidak aku jadikan ma khalaqtud dunya wa ahlaha, tidak aku jadikan dunia dan penduduk dunia, melainkan supaya mereka mengenal akan makom kedudukan martabat engkau di sisi aku. Tengok. Jadi wa minhu khuliqal asya, itu bukan min lil ma'khuz. Bukan kita ni Tuhan ambil daripada Nur Muhammad tu jadi manusia, jadi bumi jadi dah. Tapi min li ta'lilil hikmah. Mana kerana Nabi Muhammad kita dijadikan supaya kita mengenal martabat kedudukan Nabi Muhammad. Mana akhirnya? Itu asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti Tuhan engkau membangkitkan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam yang terpuji. Tak ada orang lain, Nabi Muhammad SAW syafa'atul uzma akhir hayat. Nabi lain semua nafsi idhabu ila. Hari ini masing-masing pergi ke Nabi lain. Pergi Nabi lain. Kami tak boleh nak minta dengan Tuhan. Kami pun takut. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana laha, akulah ahli syafaat. Maka semua manusia ketika itu mengenal kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Bismillah. Jadi kerana itulah Syekh Al-Hafiz Al-Muhaddith Abdullah Siddiq Al-Ghumari mengatakan bahawasanya tidak mengapa kalau kita berpegang Nur Muhammad makhluk yang pertama dijadikan, tetapi jangan berdasarkan hadis maudhu', tetapi makna-makna dia yang maudhu' tadi itu muafakat dengan hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Dan ini bukan perkara yang patut diperbalah sampai bermasa muka, sampai tuduh orang Syiah Batiniyah lah macam-macam. Tak perlu. Kerana perkara tersebut bukan teras di dalam ilmu akidah, hanya furu'ul aqaid, cabang-cabang di dalam perbahasan ilmu akidah. Masih lagi terbuka perselisihan pendapat di kalangan ulama dairati ahli sunnah wal jamaah, dalam koridor, dalam kawasan perselisihan pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu dah. Habis. Inilah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu.